Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Allahumma inna na'udzubika minal barasi wal jununi wal juzaa wa min sayyi'il asqam. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta ja'alal sabra istahsala. Amin. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala kita bertemu lagi dalam sesi pengajaran pendidikan Islam. Kali ini kita akan belajar pendidikan Islam tahun 3 di bawah bidang sirah, di bawah tajuk Wahyu Teragung. Okey. Murid-murid semua boleh lihat buku teks muka surat 100 untuk rujukan. 100 ya. Okey. Unit yang pertama, Wahyu Teragung, perhati dan fikir. Okey, kita baca sama-sama. Jabal Nur atau juga disebut sebagai Bukit Nur. Okey. Jabal Nur. Jabal ni bahasa Arab, bahasa Melayu bermaksud bukit. Jabal Nur terletak 3.2 km dari Mekah. Okey. Keadaan bukit berbatu, berpasir dan kering. Keadaan bukit Jabal Nur ni berbatu, berpasir dan kering. Kering maksudnya tiada hujan di sini. Jarang turun hujan. Jadi kering, berpasir. Ketinggian bukit 640 meter. Ketinggian bukit ni 640 meter. Tinggi tu 640 meter. Di puncaknya ada Gua Hira. Di atas bukit Jabal Nur ada satu gua dipanggil Gua Hira. Kini pendakian ke Gua Hira lebih mudah kerana disediakan laluan bertangga yang mempunyai kira-kira 600 anak tangga. Okey, sekarang ni di atas bukit, laluan nak ke Gua Hira ni lebih senang. Jadi orang ramai kalau nak pergi Gua Hira ni lebih senang sebab ada laluan bertangga untuk pergi ke atas puncak bukit Jabal Nur ni untuk berkunjung ke Gua Hira zaman sekarang ni. Okey. Nyatakan perasaan kamu jika mendaki bukit-bukit yang curam dan berbatu-batu. Macam mana kalau kita nak naik bukit ni dengan keadaan batu-batu? Macam mana? Susah kan? Okey. Itulah mengenai Jabal Nur. Kita pergi kepada muka surat sebelah, iaitu muka surat 101. Baca dan faham. Kenali wahyu. Ini kita belajar mengenai wahyu. Okey. Ada perbualan mengenai ustaz dengan anak murid dia ni. Murid-murid sekalian. Di sebelah kiri kita sekarang ialah Gua Hira yang terletak di puncak Jabal Nur. Okey, ustaz ni kata di sebelah kiri kita ni, sebelah kiri ni bukit ni, maksudnya ada Gua Hira. Gua Hira ni terletak di atas puncak Jabal Nur ataupun Bukit Nur. Di sinilah berlakunya peristiwa penurunan wahyu petang pertama kepada Nabi Muhammad SAW. Di sinilah berlakunya peristiwa penurunan wahyu pertama kepada Nabi Muhammad. Okey. Lepas tu murid ni kata, wahyu itu apa ustaz? Wahyu itu apa? Apa maksud wahyu? Okey. Jadi ustaz ni kata, wahyu ialah kalamullah yang disampaikan kepada Nabi dan Rasul. Wahyu itu apa ya? Iaitu kalamullah. Maksudnya kata-kata Allah yang disampaikan kepada Nabi dan Rasul. Okey. Jadi murid ni kata, oh begitu. Terima kasih ustaz di atas penerangan. Okey. Jadi yang ini kita belajar mengenai Jabal Nur, bagaimana keadaan Jabal Nur itu Gua. Lepas tu Gua Hira yang terletak Jabal Nur, dan kemudian kita belajar apa itu wahyu. Okey. Kemudian kita pergi pula kepada muka surat 102. Okey, 102. Baca dan fikir program ziarah Jabal Nur atau cara. Okey, yang ini ustaz tak mau sentuh sebab tak penting di sini. Kita terus pergi kepada nombor 2. Nombor 2 dan seterusnya ni menceritakan mengenai peristiwa bagaimana wahyu pertama itu berlaku. Okey. Fakta Nabi Muhammad mendaki Jabal Nur. Okey. Sebelum Nabi Muhammad SAW diisytiharkan menjadi Nabi, baginda sering ke Gua Hira untuk beribadat. Maksudnya Nabi Muhammad sebelum diisytiharkan menjadi Nabi, Nabi Muhammad selalu pergi ke Gua Hira untuk beribadat. Nabi Muhammad solat di dalam Gua Hira. Jadi setiap hari Nabi Muhammad akan naik ke bukit Jabal Nur ni untuk beribadat di dalam Gua Hira. Nabi Muhammad dalam keadaan sabar walaupun pendakian agak mencabar. Setiap hari Nabi Muhammad terpaksa naik bukit ni. Seperti mana kita tahu bukit ni memang berbatu, bukan senang naik bukit yang batu-batu macam ni. Tinggi pula tu. Tapi Nabi Muhammad tetap boleh naik juga. Okey, betapa kuatnya dan gigihnya Nabi Muhammad SAW untuk beribadat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Nabi Muhammad beribadat di dalam gua pada masa itu. Okey. Nombor 3, penurunan wahyu pertama di Gua Hira. Okey.
tarikh 17 Ramadan. Maksudnya tarikh berlaku wahyu pertama tu pada 17 Ramadan. Berlaku dalam bulan puasa 17 Ramadan. Tak lama lagi kita pun dah nak puasa, dalam sebulan lebih lagi. Okey. Bulan puasa pula tu. Wow. Hebat Nabi. Bulan puasa lagi. Usia Nabi Muhammad ketika tu umurnya 40 tahun. Malaikat pembawa wahyu, malaikat apa yang bawa wahyu kepada Nabi Muhammad? Iaitu malaikat Jibril alaihi salam. Okey, yang membawa wahyu itu malaikat Jibril alaihi salam. Okey, kita pergi pada nombor 4, peristiwa penurunan wahyu. Bagaimana wahyu ini boleh berlaku? Kita akan belajar bersama-sama. Okey, malaikat Jibril telah bertemu Nabi Muhammad ketika baginda beribadat. Maksudnya masa tu Nabi Muhammad tengah beribadat di dalam Gua Hira. Tiba-tiba malaikat Jibril datang. Okey. Jibril meminta Nabi Muhammad membaca. Tetapi Nabi Muhammad tidak boleh membaca. Malaikat Jibril suruh Nabi Muhammad membaca. Tapi Nabi Muhammad tak boleh nak baca. Jadi malaikat Jibril buat apa? Lalu Jibril memeluk dan meminta baginda membacanya lagi. Malaikat Jibril peluk Nabi Muhammad, suruh Nabi Muhammad baca lagi. Baca wahai Muhammad, baca. Baginda memberikan jawapan yang sama. Maksudnya Nabi Muhammad tetap jawab, aku tak boleh nak baca. Selepas 3 kali meminta baginda membaca dan memeluknya, Jibril mengajar Nabi Muhammad membaca ayat 1 hingga 5 daripada surah Al-Alaq. Selepas 3 kali Nabi Muhammad sebut, aku tak boleh nak baca, sampai 3 kali. Jadi malaikat Jibril ajar Nabi Muhammad cara nak baca. Baca apa? 1 hingga 5, ayat 1 hingga 5 daripada surah Al-Alaq. Okey. Selepas daripada itu, apa yang berlaku? Peristiwa selepas penurunan wahyu. Okey. Apa yang berlaku selepas tu? Baginda pulang menemui isterinya Khadijah dalam keadaan ketakutan. Nabi Muhammad pulang, turun balik ke rumah dalam keadaan takut. Jadi isteri Nabi Muhammad Khadijah rasa pelik kepada Nabi Muhammad. Apa yang dah jadi? Kenapa ni? Kenapa? Isteri Nabi Muhammad rasa pelik, Khadijah. Jadi Khadijah menyelimutkan dan menenangkan baginda. Nabi Muhammad, isteri Nabi Khadijah selimutkan Nabi sebab Nabi Muhammad takut masa tu. Kemudian Khadijah membawa baginda bertemu sepupunya Waraqah bin Naufal. Okey, Khadijah bawa berjumpa dengan sepupunya Khadijah bin Waraqah bin Naufal, seorang pendeta Nasrani. Okey. Menurut Waraqah, baginda telah dilantik menjadi rasul sebagaimana yang disebut di dalam kitab terdahulu. Kenapa Khadijah berjumpa dengan Waraqah ni? Sebab Waraqah ni dia mempunyai banyak ilmu. Jadi bila berjumpa dengan sepupunya Khadijah Waraqah bin Naufal, jadi Waraqah ni mengatakan baginda iaitu Nabi Muhammad bakal dilantik menjadi rasul sebenarnya yang disebut dalam kitab terdahulu. Jadi Nabi Muhammad akan dilantik menjadi seorang rasul. Okey. Kita buka pula buku teks muka surat 104. Baca bersama-sama dengan rakan. Okey, wahyu petunjuk jalan. Okey, di sini ada perbualan di antara ayah dengan anaknya. Okey. Ayah, mari kita baca bersama-sama wahyu yang pertama diturunkan kepada Nabi Muhammad. Okey, surah hari ini kita akan baca wahyu pertama yang diturunkan kepada Nabi Muhammad, iaitu surah Al-Alaq ayat 1 hingga 5. Okey, mari kita sama-sama membaca. Bismillahirrahmanirrahim. Okey, Ustaz zoom bagi jelas sikit. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Iqra wa rabbukal akram. Alladzi 'allama bil qalam. Alladzi 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Sadaqallahul azim. Inilah surah Al-Alaq ayat 1 hingga 5. Inilah ayat yang mana malaikat Jibril suruh Nabi Muhammad membaca. Tapi Nabi Muhammad tak boleh membaca. Tapi akhirnya selepas diajar perlahan-lahan oleh malaikat Jibril, Nabi Muhammad akhirnya boleh dapat baca.
Jadi kita sudah tahu mengenai kisah penurunan wahyu yang pertama yang diturunkan kepada Nabi Muhammad. Kita pergi pula kepada kepentingan wahyu. Kenapa wahyu ini penting? Yang pertama, medium untuk mengetahui perintah dan larangan Allah. Maksudnya wahyu yang diturunkan kepada Nabi Muhammad iaitu Al-Quran menjadi panduan kepada kita semua. Sebab dalam Al-Quran ini menceritakan mengenai perkara-perkara yang menjadi suruhan Allah, apa yang perlu kita buat, apa yang disuruh oleh Allah dan juga apa yang dilarang oleh Allah. Ada disebut dalam Al-Quran. Jadi dia menjadi panduan kepada kita sampai sekarang. Okey. Yang kedua, mematahkan hujah orang kafir. Orang kafir ni orang bukan Islam. Orang bukan Islam ni ada yang tak suka kepada Islam. Jadi mereka cuba mencari kelemahan daripada Islam ni. Apa yang tak kena, apa yang lemah dengan Islam ni. Tapi semua itu dipatahkan hujah tu oleh apa yang ada dalam Al-Quran. Al-Quran ni menceritakan semua lengkap. Jadi orang kafir tak boleh nak pertikaikan kesempurnaan Islam tu. Okey, yang ketiga, memberi penyelesaian kepada permasalahan manusia sepanjang zaman. Okey, dalam Quran ni ada cerita mengenai apa-apa masalah yang berkaitan dengan manusia. Berkaitan apa saja diceritakan dalam Al-Quran. Masalah jual beli, masalah pasal zakat, puasa, masalah berbuat baik dengan orang, masalah berbuat baik dengan jiran, ibu bapa, dengan guru, semua ada cerita dalam Al-Quran. Okey. Sampai ke tahap nak berhutang dengan orang pun ada cerita dalam Al-Quran. Ada satu surah tu, ada satu ayat tu, ayat yang terpanjang. Ayat yang terpanjang dalam Al-Quran iaitu surah Al-Baqarah. Ada satu ayat tu dalam surah Al-Baqarah ada ceritakan mengenai bagaimana nak berhutang dengan orang. Itulah. Sampai ke tahap tu. Cukup sempurnanya Al-Quran. Yang keempat, menjelaskan tentang perkara sam'iyat. Apa itu sam'iyat? Sam'iyat ni perkara yang kita tengok kat bawah ni apa ni sam'iyat ni, ada tulis di kat sini. Sesuatu yang tidak dapat digambarkan dengan akal dan panca indera manusia, hanya dapat diketahui melalui Al-Quran dan hadis. Maksudnya kita tak boleh nak fikir sam'iyat itu apa, tapi ada sebut dalam Al-Quran dan hadis. Contohnya apa? Contohnya mengenai syurga. Kita tak nampak syurga, tapi kita tahu syurga itu apa. Okey, lagi neraka, lagi titian siratal mustaqim, lagi mizan. Mizan ni timbangan yang menimbang amal baik dengan amal jahat manusia. Semua itu benda sampai kita tak nampak benda tu sekarang. Sekarang kita tak nampak, kita tak boleh nak fikir, tapi ada sebut dalam Al-Quran. Yang kelima, mengandungi iktibar tentang peristiwa-peristiwa terdahulu. Dalam Quran ada cerita mengenai kisah-kisah terdahulu, termasuk kisah para nabi, yang boleh dijadikan iktibar dan pengajaran bagi kita semua yang memahami Al-Quran. Begitulah kepentingan wahyu. Jadi iktibar peristiwa penurunan wahyu yang pertama ini dalam muka surat 105. Yang pertama sekali, Al-Quran ialah wahyu yang diturunkan kepada Nabi Muhammad. Al-Quran ni wahyu yang pertama diturunkan menjadi wahyu pertama yang diturunkan kepada Nabi Muhammad. Jadi kita mestilah membaca Al-Quran. Yang kedua, Nabi Muhammad gigih mendaki Jabal Nur untuk ke Gua Hira. Nabi Muhammad ni seorang yang gigih berusaha untuk mencapai kelamatnya. Sanggup daki gunung Jabal Nur ni, walaupun kita tahu Jabal Nur ni memang berbatu, berbukit. Yang menunjukkan pada kesungguhan pada Nabi Muhammad untuk nak capaikan suatu matlamat ataupun nak dapatkan sesuatu. Okey. Nabi Muhammad beribadat kepada Allah walaupun masyarakatnya menyembah berhala. Okey, Nabi Muhammad beribadat ke Gua Hira tu sebab Nabi Muhammad tak boleh nak solat dalam keadaan terbuka, sebab keadaan masa tu memang kehidupan masyarakat masa tu memang sesat, sembah berhala. Berhala ni apa? Patung. Jadi Nabi Muhammad beribadat kepada Allah di tempat yang tersembunyi pada masa itulah. Okey, yang keempat, wahyu pertama ialah Iqra, iaitu bacalah. Iqra dalam surah Al-Alaq kita baca tadi bermula dengan perkataan Iqra. Iqra ni maksudnya bacalah. Jadi yang menggalakkan kita bahawa kita nak dapat ilmu mestilah kita kena dengan banyak membaca. Bacalah. Bacalah maksudnya bacalah buku supaya kita dapat ilmu dan manfaat. Sekian, itu saja pengajaran kita pada hari ini mengenai
kisah penurunan wahyu yang pertama. Kita harap kamu semua boleh faham. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.